Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar bertemu sekali lagi dalam agenda Awani dalam kita memberikan analisis berkaitan dengan rang undang-undang anti lompat parti yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada siang tadi. Dan adakah dengan RUU ini kita akan lihat satu transformasi politik yang besar akan berlaku, seperti mana kita mengharapkan berlakunya transformasi politik yang lebih segar apabila Akta Undi 18 dan Akta Undi pertama kali diluluskan oleh Parlimen dan juga ahli di Dewan Undangan Negeri masing-masing, dan ini merupakan langkah seterusnya untuk kita lihat transformasi politik apabila dua entiti iaitu antara kerajaan dan juga pihak pembangkang menandatangani perjanjian persefahaman apabila mereka melihat isu-isu yang berkaitan dengan politik ini perlu diberi perhatian. Jadi untuk melihat analisis seterusnya, saya bersama Dr. G. Manimaran, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia dan juga bekas ahli tetap ERC ataupun Election Reform Committee. Jadi Dr. G, ini yang kita sudah pun nanti-nantikan sejak 4 pada April lalu. Kita sudah bacaan pertama oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Nampaknya jaminan itu untuk diteruskan untuk bacaan kedua dijelmakan ataupun ditunaikan oleh pihak kerajaan. Jadi apa reaksi awal berkaitan dengan akta yang dibacakan tadi? Adakah ia memenuhi aspirasi dan juga komitmen yang ditunjukkan oleh semua pihak apabila mereka menyokong pembentukan akta ataupun rang undang-undang akta anti lompat parti ini? Terima kasih Haji Nazri. Saya rasa pada pandangan saya ini kita telah menguraikan satu polemik yang telah berlarutan hampir 40 tahun, 4 dekad. Khususnya bermula dari tahun 1991-92. Walaupun sebelum itu ada isu sebelum tu 1991, 92, 80-an ada isu, ada wakil rakyat, ada ahli parlimen yang keluar parti dan bertanding secara bebas lepas tu menang. Kemudian ini membawa kepada dipanggil menghadkan mana-mana wakil rakyat daripada bertanding selama 5 tahun. So kemudian kita jadi isu ni polemik turun naik dan menjadi sangat isu yang sangat memerlukan penyelesaian segera selepas PRU 14 4 tahun lepas. Sebab masa itu kita nampak. So dan benda tu lagi sekali sejak setahun lepas, khusus 6 bulan lepas, ada yang sampai tak yakin bahawa benda tu tidak akan jadi. Tapi hari ini benda tu nampak jadi, tapi kita belum boleh puas hati sebab besok hanya pengundian besok. Mungkin apa pun boleh berlaku sebab kalau kita ikut perbahasan dari secara langsung dari streaming dari parlimen, kita nampak ada yang tak setuju, ada yang kekurangan di sana di sini. Kita ke depan satu langkah tapi kita masih ke belakang satu langkah. Itu rumusan saya. Bermaksud kita ke depan ada progresif, tetapi pada masa sama macam kita ke belakang ada aspek-aspek, ada kekurangan yang masih memerlukan penyelesaian segera. Ya, jadi dari perdebatan dan juga nukilan idea-idea yang dibawa oleh ahli parlimen dan juga di kalangan penganalisis politik sepanjang kita melihat ataupun pembentangan akta anti lompat parti ini, apa yang perlu diberi perhatian yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam akta ini? Kita hanya melihat satu aspek. Bila kita bercakap tentang pilihan raya, ada dua kutub lah. Satu, wakil rakyat calon parti yang bertanding. Satu lagi ialah pemilih pengundi rakyat yang ada kuasa untuk mengundi. So dalam RUU saya meletak harap kita akan memberi perhatian yang sewajarnya, yang seimbang antara dua kutub ini. Tetapi nampak ada kekurangan di sebelah sini, kekurangan di sebelah wakil rakyat, pengundi pemilih yang ada kuasa untuk mengundi. Apakah mereka hanya mengundi pada hari tersebut dan habis hilangnya mereka punya kuasa mandat? Dan di sini pula ada juga dalam tu, kalau kita melihat yang kutub parti dan calon yang bertanding, kita kena melihat beberapa aspek. Kita hanya bercakap tentang individu. Calon yang menang, calon yang menang. Bukan calon yang kalah, calon yang menang. Kemudian mereka keluar dan mereka diambil tindakan dan tidak mereka kena lepaskan dan mereka kena bertanding balik. Bagaimana dengan parti gabungan? Sebab kita nampak sekarang kita sedang benda tu jelas dalam 2018 ada beberapa gabungan besar, pakatan besar yang ada beberapa komponen. Kita ada PH dan dulu kita ada Barisan Nasional dan sekarang benda tu ada banyak gabungan. Dan kalau kita nampak di Sabah sekarang lagi banyak dan benda tu berubah setiap hari.
fluctuate, benda tu berubah dan kita tidak tahu apa berlaku. Kalau kita melihat semua ni, saya rasa kita kena mengalusi keperluan. Kalau kita bertanding sebagai satu rumah, tetapi kita keluar, apakah hukuman pada mereka? Mereka keluar dalam satu kumpulan, rombolan, kumpulan dan sebagainya. Dia itu akan menjatuhkan kerajaan yang berada, kerajaan yang diberi kuasa, yang membentuk kerajaan. Kalau benda itu berterusan, apakah ia juga akan membawa pada ketidakstabilan? Bukan saja individu seorang dua, tetapi satu komponen dalam pakatan. So mereka kena again, individu wakil rakyat yang menjadi wakil rakyat, parti yang komponen dan gabungan yang menjadi, mereka kena menghormati yang sebelah kutub ni yang saya kata tadi, iaitu rakyat, pengundi. So saya nampak ada kekurangan. Dan kedua ialah saya rasa, kalau kita dulu bercakap tentang kalau sesiapa berhenti menjadi wakil rakyat, sama ada adun ataupun ahli parlimen, mereka tidak boleh bertanding selama 5 tahun. Apakah beza itu dengan ini? Sekarang kita kata kalau mereka tukar parti, keluar gabungan contohnya, ataupun mereka dikeluarkan, dipecat, mereka boleh bertanding. Bermaksud jenayah, kalau kita letak dalam perkataan quote and quote adalah jenayah, sama aja. Kesalahan tu sama berlaku, tetapi kita macam itu saya kata tadi, kita pergi ke depan tapi kita satu kaki di belakang. Jadi adakah penggubulan rang undang-undang ni yang dikatakan dilakukan libat urus sejak setahun yang lalu dengan pelbagai kelompok pemegang taruh masyarakat, 12 kali jumpa dan sebagainya, tidak mencapai hasrat yang kita inginkan? Saya rasa macam ada iltizam politik itu tak iltizam cukup. Betul. Ya. Ada tapi tak cukup kuat. Itu yang kita nampak. Kita melakukan setakat kita nak melakukan untuk memenuhi. Okey, kalau kita rujuk, adakah daripada bacaan-bacaan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri tadi, seolah-olah kita hanya merujuk kepada individu ataupun calon wakil rakyat yang melompat parti. Dan banyak merujuk juga kes yang kita bincangkan pada hari ini adalah langkah Sheraton. Itu menjadi kemuncak lompat parti yang kita boleh anggap dalam sistem berdemokrasi di Malaysia. Tetapi dari aspek lompat parti, dari aspek menukar gabungan, pembentukan gabungan baru, ia bukan perkara baru. Mengapa tidak ia dimasukkan sekali dalam rang undang-undang ini? Saya rasa itu yang soalan saya rasa balik kepada sama ada kita ada iltizam yang cukup kuat untuk melakukan. Satu lagi, kalau kita melihat benda itu, saya rasa kita kena pergi ke depan, melihat secara luas, buat pindahan-pindahan setara dengan yang lain-lain. Yang lebih menyeluruh. Ya, holistik. ERC kita pernah syorkan satu aspek untuk memastikan kestabilan. Soalan yang Nazri tanya yang beberapa dalam edisi sebelum ini kan, kestabilan. So kita kena buat, adakah kita kena kaji balik, adakah first past the post system yang kita gunakan relevan atau tidak pada hari ini. Mungkin kita kena kaji balik. Kalau seseorang tu bertanding, kebanyakan calon menang dan bertanding atas nama parti. Mungkin kita sekarang jawatan kedudukan person holder tu dalam parlimen lah ahli Dewan Rakyat, individu. Parti tiada kuasa walaupun mereka mendapat watika. Kalau nak bertanding, mereka kena ada watika daripada parti. Bermaksud kalau parti itu dihormati, watika itu dihormati, Setiausaha Agung sign, SPR kata kalau nak bertanding kena ada watika daripada parti. Kalau begitu saya rasa kita kena kaji balik first past post. Kita pergi proportional system, kursi masih kekal pada parti berkenan. Kalau ada seorang nak keluar, dia boleh keluar atas apa saja sebab, termasuk mereka dikeluarkan atas alasan peribadi, disiplin dan sebagainya. Mungkin kita dah sesuai, orang kata kita dah first past post system dah lama kita gunakan, dah 60 tahun dan 14 pilihan raya kita dah gunakan. Tapi kita kena kaji balik, adakah keperluan tersebut kita kena perkenalkan dan laksanakan sekarang untuk, kalau tidak, benda ini akan berlarutan. Saya rasa ketidakstabilan itu akan berlarutan. Isu ni akan ada kekurangan dalam lumpung dalam akta yang diperkenalkan sekarang ataupun perlembagaan pertukaran baru diperkenalkan perlembagaan tu. Saya rasa benda itu akan berlarutan.
akan ada loopholes yang lain akan membawa kepada ketidakstabilan. Adakah Dr. G bersetuju dengan saya bahawa penggubalan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 ini berdasarkan lebih berbentuk emosi setiap ahli parlimen yang berada di Dewan sekarang, kerana mereka semua terlibat. Emosi mereka terganggu dengan langkah Sheraton. Sama ada kerajaan, sama ada gabungan dalam bentuk kerajaan, gabungan pembangkang ketika ini yang sudah menjadi ahli bebas, yang sudah pun tidak bersama dengan kemah besar dan sebagainya. Semua ada saham dalam pembentukan rang undang-undang ini kerana mereka merujuk kepada langkah Sheraton. Mereka merujuk pada Perari ke-14. Jadi mereka tidak melihat gambaran yang lebih besar yang kita mahukan transformasi ataupun reformasi politik seperti mana yang Dr. G katakan tadi. Kita kena bawa ke satu paradigma yang baru. Semua pemimpin kena terbuka dalam hal ini, wakil rakyat ataupun bakal calon parti yang bertanding berada di Dewan Rakyat, Dewan Undang Negeri ataupun yang baru ditubuhkan dan masuk dalam gelanggang. Saya rasa kita kena buat satu lagi brainstorming ataupun libat urus yang satu lagi. Saya rasa kita kena pergi ke depan sebab kita nak wujudkan satu landscape pilihan raya yang profesional, yang adil, yang telus, integriti. Sebab sekarang orang mempersoalkan integriti, aspek integriti dalam di kalangan di institusi parlimen, institusi Dewan Rakyat, Dewan Negeri dan juga pengurusan pilihan raya. Pengurusan pilihan raya. So, kita kena melihat secara menyeluruh makro, perubahan tu kita kena buat secara makro. Jangan kita buat, saya nampak sekarang ni kita buat sekarang touch and go saja yang kita masuk sekecil. Tapi kita kena melihat secara makro perubahan. Saya rasa kita kena ke arah itu. Kalau tidak, kita punya sistem pilihan raya politik tabi urus, informasi institusi tidak akan ke mana. Ya, adakah Dr. G juga melihat bahawa meminda keperluan pasal 3 perkara 159 berkaitan Perlembagaan Persekutuan perkara 10 di mana rang undang-undang untuk dipinda ini hanya dapat diluluskan jika mendapat sokongan bacaan kali kedua dan juga bacaan kali ketiga tidak kurang 2/3 dari 148 jumlah minimum ahli parlimen. Kita berharap kalau kita boleh meminda undi 18 2019. Ya. Kalau 2/3 almost 100% dan kita pindah MA 63 awal tahun ini pun hampir solid. Mengapa tidak ini? Ya. Tetapi kena ada tambahan, perubahan. Tapi reservation saya dalam diskusi ini, mungkin mereka yang tidak bersetuju tu, mereka tidak bersetuju beberapa perkara yang tidak dimasukkan dalam RUU ini. Kita boleh bawa. Dan tidak semudah itu kita melabelkan mereka tidak menyokong RUU anti lompat parti. Kita kena bawa pindahan-pindahan yang lebih menyeluruh supaya dia kena mantapkan. Maksudnya tak perlu terhenti setakat ini. Jangan hentikan, kena masukkan. Kita boleh tambah klausa-klausa yang kita buat pindahan-pindahan yang perlu di peringkat seterusnya perbincangan untuk kita mantapkan RUU ini. Kalau tidak, kita akan pergi melaksanakan dengan satu RUU yang ada kecacatan. Separuh masa. Ada kelemahan dan kekurangan. Why not? Kita ada masa, kita pindah apa yang sepatutnya kita masukkan. Asyik kalau 11 April tak jadi, kita boleh masukkan. Baik 11 April lagi lemah daripada ini. 11 April lagi lemah daripada ini. Ini nampak ada sedikit. Saya rasa banyak perkara tak perlu lagi kajian, benda tu ada di atas meja. Ada di atas meja perbincangan. Libat urus sudah mengambil kira semuanya ini. Semua 12 kali libat urus, semua NGO tak ada. Semua ada. Dan kita ada banyak kajian yang case study dan kita ERC pun ada report dalam tu, kita masukkan. Benda tu bukan satu perkara rocket science untuk kita sangat rumit untuk dilaksanakan. Boleh dilaksanakan. Masukkan perkara-perkara yang boleh. Itu yang saya pun heran mengapa adakah setengah pihak ada kepentingan, kita timbulkan persoalan, adakah setengah pihak ada kepentingan sendiri kerana mereka takut dalam period 15 yang tak lama lagi. Okay. Dan saya juga berharap berkat akad besok diluluskan, Dewan dan Negeri akan laksanakan dengan serta-merta dalam musim satu lagi sidang iaitu musim bajet negeri. Benda tu jangan jadi macam apa yang berlaku di 18. Kita mengambil semua negeri, mengambil masa lebih kurang sampai 2 tahun. Ada 2 tahun kita mengambil masa. Saya berharap Dewan dan Negeri akan
meminda dengan serta-merta dalam sidang yang akan datang ataupun mengadakan satu sidang khas negeri untuk memutuskan perkara tersebut. Kalau tidak, akan ada perubahan. Ketidakstabilan itu akan wujud di peringkat, mungkin wujud di pusat, tapi negeri akan bergolak. Adakah Dr. G yakin bahawa ia dapat dilaksanakan menjelang pilihan raya umum ke-15? Saya rasa kalau pilihan raya diadakan tahun depan, saya rasa boleh. Because biasa warta tu akan dalam masa selepas Dewan Negara, dalam masa sebulan dibawa kepada yang perhatian Tuanku Sultan atau Raja-Raja Negeri. Biasa dalam 30 hari benda itu dilaksanakan. Saya rasa boleh. Kalau pilihan raya bukan bulan 10, kalau pilihan raya bulan 2 ataupun 3 atau tahun depan, saya rasa masa cukup. Ini semuanya akhirnya kita kembali kepada pemilih, rakyat yang menentukan mereka yang berdebat di dalam parlimen sekarang dan juga yang akan datang. Kalau semua pindah-pindahan ini dan rang undang-undang yang menuju kepada reformasi politik yang segar, yang lebih telus, yang berintegriti, kita harapkan rakyat berbondong-bondong semula ke petak kotak undi untuk memilih. Kerana itulah akhirnya, tanpa partisipasi demokrasi yang aktif, tanpa peratusan keluar mengundi yang tinggi, tak payahlah kita cerita ini. Tetapi adakah Dr. G yakin selepas undi 18, selepas undi pertama kali dan yang terkini reformasi berkaitan dengan Akta Anti Lompat Parti ini, dari sentimen di lapangan ketika ini dengan gawat ekonomi, dengan sentimen endemik COVID-19 dan sebagainya, dan juga keadaan inflasi yang tinggi, adakah rakyat akan kembali semula ke kotak undi? Ya, kalau kita melihat apa yang berlaku di Melaka dan Johor dan di Sarawak, kita salah satu punca orang tak keluar mengundi ialah apa gunanya saya nak mengundi? Apa orang kata undi saya tak dinilai. Mandat yang saya berikan tak dihargai, tak dihormati. Saya rasa benda ini akan memberi sedikit apa dipanggil membaiki luka di kalangan pada jiwa para pengundi. Saya rasa benda ini akan diberi sedikit rasa lega, walaupun benda itu tak cukup kuat. Tetapi apa yang penting ialah bila benda itu katakan besok benda itu diluluskan, diwartakan, dikuatkuasakan nanti dalam pilihan raya, kita kena ada program pendidikan. Kita kena bawa maklumat itu ke peringkat bawah, memberitahu kepada rakyat ini yang kita telah buat. Kerana apa? Kerana benda ini dibuat salah satu ialah untuk menghargai, menjamin mandat yang diberikan oleh rakyat kepada parti ataupun yang parti yang menurunkan calon mereka. Bahawa apa yang berlaku 4 tahun lepas kita cuba elakkan benda itu. So kita kena memberi, dan kalau tidak, orang tak tahu macam mana berlakunya pada undi 18 dan juga kepada pendaftaran undi automatik. Sampai hari ini ramai yang tidak tahu lagi benda itu. Benda itu telah dikuas-kuaskan, dilaksanakan. So saya berharap benda ni, program pendidikan pilihan raya demokrasi ini akan berterusan membawa kepada orang ramai bahawa kita kena memberi keyakinan. Kalau tidak, saya rasa takut dalam pilihan raya akan datang kita belanjakan hampir 1 bilion ringgit ke lebih daripada 1 bilion ringgit dalam keadaan sekarang dengan COVID dan sebagainya, dengan cabaran pengundi yang begitu ramai. Tak guna kalau kita orang yang keluar mengundi 60-70%. Kita tak capai fungsi demokrasi, objektif demokrasi kita tak capai. So kita kena didik. So kita ada proses, mekanisme, kita kena mendidik. Rakyat kena mendidik bahawa parti kena kata kami memberi aku janji, bahawa satu lagi lah aku janji bahawa kami adalah jadikan, kita kena ada wakil rakyat berintegriti. Integriti bermaksud bukan saja tidak melakukan benda-benda yang melanggar Akta SPRN dan sebagainya, tetapi juga kita tak ada jaminan bahawa apa aku janji saya kepada pengundi. Aku janji saya kepada pengundi itu sebab saya rasa kita kena ada beberapa perkara-perkara lain kita kena baiki. Code of Ethics kita kena kemaskan. Undang-undang ni hari ini kena dimantapkan lagi. Dan akta pilihan raya, perjalanan pilihan raya kita boleh dikemaskan. Akta kesalahan pilihan raya kita kena kemaskan. So dalam tu kita kena sebut, kalau anda keluar daripada parti, anda tidak boleh bertanding, so you redo contohnya. Benda tu semua kena dimasukkan. Kalau tidak, kita setakat okeylah kita buat, cukuplah.
Itu yang saya takut. Dr. Ji, berkaitan dengan pendekatan ataupun inilah masanya kita mengambil kira semua aspek dalam pengurusan pilihan raya, partisipasi demokrasi di negara kita, sistem first past the post yang kita amalkan sejak kita merdeka. Tetapi antara perkara yang mendesak juga selain pada Akta Anti Lompat Parti, dia amat dekat dengan hal berkaitan dengan pembiayaan politik. Ya. Pembiayaan politik ini sudah banyak kali diangkat termasuk dalam laporan ERC misalnya. Tetapi seolah-olah dia kurang penting berbanding Akta Anti Lompat Parti kerana mereka hilang kerajaan, mereka hilang kawan, mereka hilang Perdana Menteri. Sebab tu mereka beramai-ramai sokong Akta Anti Lompat Parti. Tetapi pembiayaan politik ini ada pasang surut. Ya. Mereka kalau datang ke pihak mereka, mereka rasa ini dibolehkan dalam perlembagaan. Ini bukan berkaitan dengan pembiayaan politik, tetapi ia amat berkaitan dengan undi 18, undi automatik, pengurusan pilihan raya dan juga Akta Anti Lompat Parti, pembiayaan politik. Adakah juga ini perlu juga dijelmakan dalam masa yang terdekat selain ataupun dimasukkan sekali dalam kalau ikut pandangan saya, Nazri, kita sebenarnya, saya pernah bercakap beberapa kali, sama ada kita boleh buat satu pindahan holistik yang komprehensif, termasuk pembiayaan politik, undi secara online, penamaan calon secara online. Ya, benda yang boleh dibuat. Undi pada hari Sabtu saja. Ya. Semua tu kita letakkan secara bertulis dalam undang-undang kita boleh. Sebab tu saya rasa balik kepada asal tadi, jawapan asal saya, kita kena buat secara holistik dan komprehensif. Jangan kita buat sistem pendekatan touch and go. Letak-letak satu-satu, kita tak melihat. Sebab tu kita akan ada Bang Amin itu akan ada tolak negatif, positif, tolak sana tolak sini itu akan ada. Kita tak akan wujud kestabilan tu, yang kestabilan sempurna yang kita harapkan tu tidak akan jadi. So kita berharap patutnya benda tu patut dilaksanakan. Sebab saya nampak sekarang semangat persekitaran, semangat kekitaan tu ada dalam politik. Ya. Kita ada MOU kestabilan di bawah PM bila laksanakan, kita nak hampir setahun. Patut benda tu ada. Patut situasi itu kita gunakan untuk membawa perubahan holistik semua saja. First fast tu diganti dengan itu undi pendana awam. Tahun 2015 kita dah cadangkan ada satu jawatan kuasa konsultatif, benda tu dah cadangkan, ada banyak NGO pun dah cadangkan. Bermaksud dan kita ARC ada 49 pindaan yang termasuk yang itu kan. So recall election pernah dimasukkan dalam tu untuk memastikan kestabilan. Bermaksud benda tu dah ada. Mengapa kita tidak membuat? Mengapa kita? Sebab dulu ada parti yang menentang apa dipanggil anti lompat, peruntukan cadangan melarang anti lompat ini, tapi parti itu satu dua parti itu dulu menentang, hari ini menyokong. Itu juga parti yang dulu menentang pendanaan politik pilihan raya, menentang dulu, sekarang menyokong. Kita boleh nampak dalam media. Bermaksud bila kita dah kena baru kita rasa. So mengapa tidak kita duduk dan bincang, dan ini adalah untuk kebaikan semua pihak, bukan saja untuk pengundi, kebaikan untuk parti. Ada parti kata saya perlukan duit di luar lingkungan, di luar skop tugas saya kerana saya nak jaga pemilih saya, kawasan saya. Pemilih kata kalau saya tak dapat duit daripada, kalau wakil saya tak bagi duit, saya tak akan mengundi. So bermaksud kita ada masalah di dua-dua pihak. Kalau begitu keadaan, masalah dua-dua pihak bermaksud masalah adalah satu ekosistem kita. Ekosistem pilihan raya dan politik, urus tabir yang baik. Kalau kita nak pergi ke urus tabir yang baik, kalau kita nak meningkatkan, saya balik kepada indeks persepsi rasuah, kita kena baiki. Dalam tu ada 13 komponen: demokrasi, keadilan, pilihan raya yang baik dan sistem politik sistem. Bermaksud inilah masa dia. Bermaksud RUU anti lompat itu semuanya akan dana politik, pilihan raya yang baik, yang lebih tulus, dengan adil dan penyertaan yang baik, dan kita tidak mahu ada masalah integriti, ada ketulusan, profesionalism. Kalau semua itu, kalau nak, kita kena lihat secara holistik. Kita tak boleh kata dalam masa kita kata rakyat tidak akan terima, rakyat tidak akan tolak, itu semua bukan alasan-alasan yang kita boleh terima sekarang. Rakyat dah mula terima, rakyat dah perlukan benda ni. Kalau tidak ada desakan 2018 sampai sekarang, kalau tidak ada desakan, apa yang berlaku daripada 2018, semua perkembangan menunjukkan bahawa kita kena memperkasakan sistem,
Bukan sistem politik saja, sistem pilihan raya, sistem sosial, ekonomi dan semuanya. Baru kita akan jadi satu negara yang mempunyai sistem ekosistem yang lebih baik. Ya, itu berkaitan dengan hal struktur sebenarnya. Semuanya. Ya, structural isu yang berlegar dalam isu pengurusan demokrasi dan juga pilihan raya di negara kita. Terima kasih Dr. Haji Mani Marin. Terima kasih. Ini mungkin membuka ruang untuk kita berdebat ataupun berbahas, menganalisa dalam aspek-aspek seterusnya dalam kita buka bermula dengan RUU Akta Anti Lopak Parti. Esok akan dibahaskan lagi untuk bacaan ketiga. Adakah ia mendapat majoriti 2/3 ahli parlimen? Kita tunggu. Dr. Haji Mani Marin, penulis buku Pilihan Raya Demokrasi di Malaysia dan bekas ahli tetap ERC. Sekian sahaja bersama saya Nazri Kahar dalam Agenda Awal ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.